Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita diberikan peluang lagi untuk hidup dan bernafas di muka bumi Allah SWT yang sangat luas ini. Mana Allah SWT telah memberikan kita berbagai-bagai nikmat. Nikmat hidup, nikmat makan, nikmat berjalan dan sebagainya. Jadi seharusnya lah kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, orang yang bertakwa, membalas segala apa yang Allah SWT telah berikan kepada kita dengan ibadah. Jadi tajuk kita pada hari ini tidak kurang pentingnya kepada kita semua, tentang apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Di sini saya ingin menerangkan atau menceritakan salah satu amalan yang mana bila kita lakukan, ia akan menjadi amalan yang sangat baik dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain dan tidak bukan ialah solat sunat duha. Solat sunat duha ini ialah salah satu daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hari tulang sendi akan dihitung sebagai sedekah. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, amal ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Semua itu cukup hanya dengan 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Jadi pada hadis ini jelas tubuh badan kita ini, iaitu sendi-sendi kita ini ada 360 darjat. Ya maaf saya, 360 tulang sendi, di mana setiap ni mempunyai hak yang patut kita tunaikan. Tubuh badan kita ni ada hak yang perlu ditunaikan. Jadi bagaimanakah kita nak menunaikan hak badan kita ni? Cukuplah dengan melakukan solat sunat duha. Ada orang mengadu dia sakit tulang lah, sakit sendi, sakit urat dan sebagainya. Salah satu penawarnya ialah dengan melakukan solat sunat duha. Kerana mungkin selama ni kita anggap solat sunat duha ni benda yang tak penting. Sebenarnya solat sunat duha ni salah satu yang baik, di mana Rasulullah SAW juga pernah berwasiat kepada berwasiat kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada aku 3 perkara. Jangan tinggal dalam sebulan 3 perkara. Yang pertama, 3 hari berpuasa setiap bulan. Yang kedua, melakukan solat sunat duha. Dan yang ketiga, solat sunat witir sebelum tidur. Jadi apakah kepentingan solat sunat duha ni? Solat sunat duha ni, di samping kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, solat sunat duha juga ialah akan dapat mendatangkan rezeki kepada kita, mendatangkan rezeki dan menolak kefakiran. Seperti yang dalam hadis Nabi, solat sunat duha dapat mendatangkan rezeki dan menolak kefakiran, dan tidak akan memelihara solat-solat duha melainkan orang-orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat ni dia sering melakukan solat sunat duha. Jadi kita ni kalau nak digolongkan nanti di akhirat di kalangan orang-orang yang bertaubat, rajin-rajinkanlah kita melakukan solat sunat duha. Jadi bagaimanakah cara kita nak melakukan solat sunat duha? Waktunya solat sunat duha ni ialah setengah jam selepas terbit matahari. Mungkin sekarang ni kita tengok kita solat subuh pukul berapa? Pukul 6. Jadi pukul 7.20 contoh 7.20 terbitnya matahari. Jadi setengah jam kemudian, itulah waktu yang dipanggil waktu duha. Sehinggalah tergelincirnya matahari. Maksud tergelincir matahari ni ialah pada waktu zuhur. Di 30 minit sebelum waktu zuhur ialah waktu tidak boleh untuk solat sunat duha. Jadi kita kena berhati-hatilah. Okey, kemudian apakah cara-cara untuk melakukan solat sunat duha? Ulama telah
bersepakat bahawa kita boleh sahaja melakukan solat sunat duha 2 rakaat dengan membaca pada rakaat pertama surah Asy-Syams dan rakaat kedua membaca surah Al-Duha, ya. Kemudian di sujud yang terakhir boleh juga kita berzikir, membaca zikir sebelum kita bangun. Untuk tahiyat akhir kita membaca zikir, antaranya wahabli ya wahab ilman wa hikmatan warzuqni ya razaq kulli musahlan, ya. Bolehlah baca dalam 10 kali ke 20 kali, yang terbaiknya 40 kali, ya. Ataupun kita tak sempat, kan, boleh juga kita baca ada satu lagi doa, kita boleh kita amalkan pada waktu sujud, iaitu kita baca Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Boleh, insya-Allah amalkan pada waktu sujud yang terakhir. Kemudian kita bangun dan kita bagi salam. Kemudian kita membaca doa berikut, ya. Doa ini ialah daripada Imam Asy-Syafi'i, yang mana kita pun dah biasalah dengar, kan, doa ni, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna duhaha du'auka wal baha'a baha'uka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilu. Bila ramai Allahumma in kana rizqina, bila kita seorang Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilu wa in kana fil ardi fa ariju wa in kana haraman fa tahiru wa in kana mu'assiran fa yasiru bihaqqi qudratika wa ismatika wa duhauka wa jamaluka wa quwwatika atini ma'ataita min ibadika salihin. Ya, bagus doa ni kalau kita amalkan. Mudah-mudahan kita semua akan digolongkan di dalam golongan yang diridai Allah SWT dan menjadi orang yang taat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berkat dengan sunat-sunat duha ini. Jadi sekian saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.